Okey. Jadi kelas kita untuk petang ni tak adalah susah sangat pun. Dia just on basic apa yang cikgu dah terang. Okey. Jadi Nias, jangan cakap susah tau, boleh? Boleh. Bila orang cakap matematik ni susah ke senang, Nias terus cakap senang. Okey kan? Okey. Aina, senang ke susah matematik? Boleh dah. Janganlah cakap boleh lah. Aina senang ke cakap senang? Cakap senang. Senang. Zarif, ikut cikgu Zarif. Matematik susah ke senang? Senang. Nada cikgu. Senang cikgu. Senang cikgu. Okey. Jadi kelas kita dah nak mulakan dah untuk kelas kita pada petang ni sebab sekarang dah pukul 5.39. Tengok tu Syami pun dah macam marah je pandang cikgu. Cikgu, kenapa cikgu tak mula lagi ni? Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kelas kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Pythagoras Theorem. Aina Husna, Pythagoras Theorem tu untuk apa tu? Lupa? Darren, Pythagoras Theorem tu untuk apa Darren? Cari buku. Nias, Pythagoras Theorem untuk apa Nias? Lupa. Semua lupa. Ashraf Irfan, Pythagoras Theorem untuk apa Ashraf Irfan? Sisi sudut tegak. Ya, betul. Jadi itulah tentang Pythagoras Theorem. Bila orang tanya, kita belajar pada hari ini, semua orang, kita masuk balik lesson kita minggu lepas ke lesson kita hari ini tau. Okey, jadi lesson kita 2 minggu ni, termasuk minggu ni adalah tentang bab 13. Bab 13 ni adalah bab yang terakhir dalam buku teks kamu, iaitu tentang Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem. Kalau dalam bahasa Melayu dia terbaliklah, teorem Pythagoras. Okey. Jadi bila ada seseorang tanya kita teorem Pythagoras ni untuk apa ataupun Pythagoras Theorem ni untuk apa, ingat Pythagoras ni ada satu je tujuan dia. Dia tak ada benda lain. Tujuan untuk Pythagoras Theorem adalah mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi bagi apa? Bagi bentuk segitiga bersudut tegak. Ni kena salin. Bagi segitiga, ni tahu. Segitiga bersudut tegak. Ini je yang kita belajar. Ini je yang kita belajar. Jadi apa ni segitiga bersudut tegak? Cikgu nak tanya Darren lagi sekali. Darren, apa tu segitiga bersudut tegak? Tak ingat? Tak ingat. Zarif, apa tu segitiga bersudut tegak? Mana komando kita ni? Zarif, apa tu? Alamak, hilang pula dah. Cikgu nak tanya YK ada ke kat situ YK? Alamak, tak ada pula dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini cikgu tunjukkan bentuk segitiga tau. Bentuk segitiga dia ada 3 jenis. Cikgu akan terangkan. Segitiga ni dia ada 3 jenis. Segitiga, bila cikgu cakap bersudut tegak dekat sini, ada sudut yang ada 90 darjah. Ada nilai sudut yang ada 90 darjah. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita nampak kalau sudut dia selalu buat bulat macam ni. Kalau dia sudut selalu buat macam ni.
Tapi sekarang bila kamu nampak petak, macam ni, petak ni lah 90 darjah. Jadi bila kita pergi kepada sudut 90 darjah, dia mesti bentuk petak. Kalau sudut lain, dia bentuk bulat macam ni. Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi kita teruskan pula. Untuk sisi ni, apa sisi ni? Sisi ni, ya Umay, ada nak angkat tangan ke tu? Kenapa angkat tangan tu? Terangkat. Okey. Sisi. Oh, dia angkat tangan lagi. Umay, kenapa Umay? Tak tahu. Okey, sisi ni adalah panjang. Contoh kalau cikgu nak cari panjang A, ataupun cikgu nak cari panjang B, ataupun cikgu nak cari panjang C. Jadi benda tu benda yang penting. Sebab bagi kita adalah kita kena dapatkan semua maklumat. Matematik kita nak cari maklumat. Okey, jadi inilah segitiga bersudut tegak dan ini adalah dia punya sisi. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Jadi, teorem Pythagoras dia mana? Teorem Pythagoras dia adalah yang paling pertama sekali bila kita nak keluarkan dia punya teorem, kita kena tengok hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Siapa ingat lagi? Hypotenuse tu apa? Sisi yang paling Panjang. ya, sisi yang paling panjang. Macam mana kita nak tahu sisi yang paling panjang? Berhadapan dengan sudut 90 darjah. Pandai Aina. Jadi kalau kita tengok ni 90 darjah, yang berhadapan dengan dia adalah C. Jadi teorem Pythagoras kita, C tu mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan lepas tu A dengan B. Kamu boleh je buat A tambah B atau B tambah A. Kamu buatlah A tambah B. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah yang dimaksudkan dengan teorem Pythagoras. Cikgu refresh balik, cikgu recap balik. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dalam teorem Pythagoras, dia ada dua situasi. Situasi yang pertama, masing-masing boleh tengok kat depan. Situasi yang pertama adalah apabila kita nak cari sisi yang paling panjang. Iaitu cikgu namakan dia C. Cikgu namakan dia X. Sekarang kita nak kena cari nilai X. Cikgu nak masing-masing cuba cari nilai X guna teorem Pythagoras. Cuba cari nilai X dia. Berapa nilai X dia untuk teorem Pythagoras? Maksudnya cari panjang sisi bagi X tu. Cuba buat. Buat semua sebab lepas ni cikgu nak pergi kepada soalan yang berbentuk statement. Hantar ke? Hantar kat cikgu. Okey, bagus. Yang lain boleh buat tak? Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Ini adalah soalan asas. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa.
Darren dapat buat ke Darren? Coba. Dapat. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Ni kita recap tau. Okey, jadi bila orang tanya teorem Pythagoras, maksudnya dekat sini kita nak cari X. Kita nak cari X dia. Macam mana X tu? Okey. Ingat, yang pertama sekali kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni macam mana? Teorem Pythagoras ni adalah daripada sisi yang paling panjang. Kenapa Uzma? Uzma ada nak tanya soalan ke? Dia kata suara tak dengar. Suara tak dengar. Uzma kena ni. Oh, cikgu tak dengar suara. Uzma cuba restart. Uzma cuba restart. Sama-sama YK. Nanti yang hantar gambar kat cikgu Uzma kena restart. Okey, Uzma dah restart. Terima kasih Aina. Okey, mula-mula kita cari teorem Pythagoras dia yang berhadapan dengan 90 darjah. Adalah X. Jadi kita letak X. Jadi kita letak X. Sama dengan 3 tambah dengan 4. 3 tambah 4. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Daripada situ, inilah teorem Pythagoras. Ni, warna petak ni yang cikgu buat, inilah teorem Pythagoras dia. Okey, jadi habis dekat situ. Kemudian, kita tekan sahaja kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kita dapat 25. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, ingat. Dia jadi punca kuasa 2. Jadi bila kamu tekan punca kuasa 25, kamu dapat 5. Jadi X ni adalah sama dengan 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey. Jadi yang seterusnya, cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, cikgu akan bagi kamu soalan. Cikgu bagi sini 13. Ini situasi yang kedua. Sekarang dia bagi 13. Sekarang dia bagi 12. Sekarang cikgu nak kamu cari X dia. Berapa nilai X dia pula? Ni situasi yang pertama. Ni situasi yang kedua. Kita recap balik lesson kita minggu lepas. Salam. Macam mana cikgu nak baca chat cikgu jarang baca chat kan, cikgu baca kat WhatsApp je. Zarif dapat buat tak soalan nombor 2 ni? Okey. Jadi sekarang cikgu akan mula selesaikan soalan nombor 2. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini adalah soalan nombor 2. Sekarang ni, ingat bila kita nak cari teorem Pythagoras, kita kena tengok mana sudut 90 darjah. Selalunya soalan akan bagi nampak dia bentuk petak. Bila kamu nampak bentuk petak, itulah dia 90 darjah. Jadi, kita nak buat teorem Pythagoras dia. Daripada sudut petak, kita tengok apa depan dia. Depan dia 13. Maksudnya itulah sisi yang paling panjang. Jadi kita keluarkan 13.
13 mesti duduk sorang-sorang. Sekarang 13 sama dengan 12 tambah dengan X. Bila orang tanya apa tu teorem Pythagoras, tu petak tu yang cikgu tunjuk, petak warna biru, inilah dia punya teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Sekarang bila kita nak cari X, kita tak boleh terus tambah tau. Ini kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cikgu terlupa tu. Okey, jadi 12 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Cikgu, kenapa ni kita tak payah pindah? Ini kita tak payah pindah sebab dia dah memang duduk sorang-sorang. Yang ni kita kena pindah sekarang sebab apa? Sebab 12 ni kacau dia. X ni kena duduk sorang-sorang. Bila X ni nak duduk sorang-sorang, 12 ni kena bawa ke sebelah. Sebab itulah dia jadi negatif. Positif jadi negatif. Tu cara dia. Okey, 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Masing-masing cuba tekan kalkulator. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat berapa? 25. 25. Jadi kita dah dapat dah 25. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 25. Tekan punca kuasa 25 dapat berapa? 5. Iya, kita dapat 5. Jadi apa yang cikgu cuba highlight dekat sini? Cikgu, kenapa sama jawapan? Sama. Kadang-kadang soalan tu datang dalam keadaan yang berbeza. Kadang-kadang jawapan je sama, kebetulan. Okey. Jadi apa yang cikgu highlightkan, teorem Pythagoras ni ada dua keadaan sahaja. Sama ada kamu kena cari yang paling panjang. Yang paling panjang, bila dia yang paling panjang, dia duduk dekat luar. Dia duduk sorang-sorang. Jadi kalau dekat sini kamu boleh terus tekan kalkulator je. Kamu boleh terus tekan kalkulator. Tapi in case dekat soalan nombor 2, sekarang X ni bukan paling panjang. Dia bukan hypotenuse. Kalau yang ni case pertama, X ialah hypotenuse. Maksudnya yang paling panjang. Jadi bila bukan hypotenuse, jangan sesekali lupa yang kamu kena pindahkan 12 ke sebelah. Jadi nak pindah ke sebelah yang ni positif, dia akan jadi negatif. Sebab apa? Sebab kita nak cari nilai X. Jadi X tu kena duduk sorang-sorang. X mesti duduk sorang-sorang. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Salin ambil gambar ke? Tengok. Okey. Okey, Dino, jelas ke Dino yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Lepas ni cikgu nak naik tangga Cikgu nak naik tangga. Kita nak jawab soalan yang berbentuk statement. Statement tu apa Nias? Statement dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu tu apa Nias statement? Pernyataan. Pandai. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang berbentuk pernyataan. Dekat mana soalan ni ada dalam homework. Cikgu ada bagi dalam homework. Jadi siapa-siapa yang dah buat, yang dah hantar kat cikgu, boleh check. Cikgu akan tunjukkan dekat depan jalan kerja dia. Yang dah hantar kat cikgu tu bagus tau. Sebab cikgu boleh check. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan 6A. Ini adalah soalan homework. Okey. Jadi soalan 6A masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, tengok Seorang pekerja pembinaan ingin meletakkan sebuah tangga yang panjangnya 2.6. Mana 2.6? Ni 2.6 maksudnya apa? Maksudnya ini adalah panjang tangga. Ini kalau dalam bentuk statement kena tulis macam ni. Okey. Pada suatu dinding tegak. Pada suatu dinding tegak. Jadi ini apa? Ini adalah dinding dia.
Ini adalah dinding dia. Okey. Bagi membuat kerja pembinaan. Okey. Kedudukan kaki tangga maksudnya apa? Ini kaki tangga. Ini adalah kaki tangga. Kemudian cikgu baca lagi. Diletakkan dengan jarak daripada dinding. Ini kan dinding. Ini adalah dinding tau. Ini adalah dinding. Jadi kedudukan dia dekat sini adalah 0.5. Kirakan ketinggian dinding tu, ketinggian mencancang hujung atas tangga daripada lantai. Jadi confirm lah dia letak dekat belah bawah ni. Yang ni yang ni tak lurus pula dah. Yang ni adalah lantai dia. Ini adalah dia punya lantai. Jelas ke semua statement yang cikgu keluarkan kat situ? Jelas. Baik. Jadi ini real life situation. Real life situation. Jadi kita boleh nak cari X. Boleh tak agak-agak nak cari X dekat teorem Pythagoras? Guna teorem Pythagoras tu? Boleh. Boleh. Jadi keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Mana? Ini sudut 90 darjah dia. Macam tadi. Yang berhadapan dengan dia 2.6. Jadi kita tulis 2.6. 2.6 mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan ni 0.5 dengan X. Jadi 0.5 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia teorem Pythagoras. Jangan cakap kita tak pernah belajar pun cikgu. Inilah dia teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita nak selesaikan, nak cari nilai X. Sama je situasi dengan nombor 2 ni tadi. Sama je situasi dengan nombor 2 yang cikgu ajar ni tadi. Okey, jadi sekarang apa situasi dia? Pindahkan 0.5 ke sebelah. Jadi 2.6 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. 2.6 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2. Kita dapat 6.51. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kejap ada kawan baru masuk. Banyaknya Umay hari ni. Okey, jadi bila kuasa 2 dia akan pindah dia jadi punca kuasa 2. Jadi bila punca kuasa 2 ambil jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Mana cikgu? 2.55147. Panjanglah cikgu jawapan. Ambil dalam 2 titik perpuluhan. Macam mana 2 titik perpuluhan tu? Kita gerak daripada decimal place kita. 1, 2. Kemudian kita buat tiang dia. Kemudian kita cek nombor belakang dia. 1. Kalau nombor 1 rasa-rasa kena tambah tak 1 dekat 5? Tak ya. Ingat perbundaran cikgu ada ajar. Jadi jawapan untuk X 2.55. Jadi tinggi daripada kirakan tinggi daripada dinding ni, tapak dinding ni sampai tempat dia letak tangga tu, X ni adalah 2.55 meter. Itu real life situation dia. Jelas ke? Ada yang nak tanya soalan dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Nias ada jelas ke semua Nias? Jelas. YK, YK jelas ke YK? Tak sangat. Tak sangat. Kat mana yang tak sangat tu? Kawasan. Kat sini. Okey. Yang ni dia punya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah ingat tau. Teorem Pythagoras kita boleh guna bila dia ada segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak? Okey, kalau tak sangat masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu keluarkan segitiga bersudut tegak ni. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua, ini yang ketiga. Ini tangga dia 2.6. Ini jarak daripada belah bawah dia 0.5 dan ini tinggi dinding dia. Kemudian ini adalah 90 darjah. 90 darjah. 2.6.
Apa? Berhadapan dengan 26. Oh, cara nak tengok dia 90 darjah ni yang berhadapan dengan dia 2.6. Jadi kita kena keluarkan 2.6 sebagai sisi paling panjang. Bila dia paling panjang, dia kena duduk sorang-sorang. Maksud duduk sorang-sorang nampak? 2.6 ni duduk sorang-sorang. Tapi 0.5 ni duduk dengan X. Tu maksud cikgu. Jelas? Jelas. Okey, bagus. Kalau tak faham, tanya je cikgu. Nanti cikgu terang balik. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Siapa ada tak faham lagi, tanya je Uzma dah boleh dengar dah suara cikgu Uzma? Dah boleh. Okey, baik. Okey, cikgu bagi masa 15 saat untuk salin. Kalau tak sempat, ambil gambar. Baik. Okey, habis sudah soalan yang pertama. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Senang je. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2 pula, soalan B. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan Okey, ni real life tau. Seorang tukang perabot. Tukang perabot ni apa? Orang yang buat almari, buat perabot kayu, almari, buat meja, buat kerusi kayu. Tu tukang perabot. Jadi dia ingin membina sebuah meja berbentuk segi 4 tepat. Mana meja segi 4 tepat? Okey, ni meja dia. Ni meja dia. Ni adalah meja segi 4 tepat. Okey, habis kat situ. Cikgu harap semua jelas. Yang mana panjang permukaan meja ialah 15 meter. Mana panjang dia? Ini dia. Ini adalah dia punya panjang. Dan lebar dia 8 meter. Mana? Oh, ini dia 8 meter. Inilah lebar. Cari panjang perpenjuru. Mana panjang perpenjuru ni? Panjang perpenjuru ni garisan putus-putus. Okey, ini situasi dia. Jadi, dia suruh kita cari panjang yang warna biru. Cikgu tak tahulah macam mana nak buat, tak tahu. Keluarkan dulu dia punya segitiga. Cikgu keluarkan dia punya segitiga. Ini belah panjang dia. Panjang dia 15 meter. Ini belah lebar dia. Lebar dia 8 meter. Ni 15 panjang, 8 lebar. Kemudian perpenjuru dia yang warna biru. Ini dia perpenjuru dia. Mana 90 darjah? Segi 4 tepat. 4 tempat maksudnya sini 90 darjah. Jadi maksudnya sini 90 darjah kita. Rasa-rasalah boleh tak kamu nak cari panjang X tu guna teorem Pythagoras? Boleh. Boleh. Keluarkan teorem dia daripada sudut 90 darjah, depan dia X. Kita biar X tu duduk sorang-sorang. Sama dengan kemudian kita ada 15 dengan 8. Jadi kita buat 15 tambah 8. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ingat, inilah dia teorem Pythagoras. Okey, kemudian X kuasa 2 sama dengan tekan je kalkulator. 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, kita dapat 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, sekarang tekan kalkulator. Punca kuasa 289 dapat berapa? 17. 17. Jadi dekat sini panjang yang ni, panjang dia punya perpenjuru ni, perpenjuru dia perpenjuru
penjuru dia adalah 17 meter. Itu maksud soalan statement. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, untuk siapa-siapa yang tiba-tiba pening, cikgu kenapa dia ada X? Ingat, kalau dalam matematik ada nilai yang kita tak tahu, gantikan sahaja nilai yang kita tak tahu tadi dengan huruf. Jadi contoh kan, dia tak bagi tahu apa penjurunya apa, takkan cikgu nak tulis penjuru. Jadi cikgu gantikan dia dengan X, biar cikgu nampak nilai apa yang cikgu nak cari. Dino, jelas ke Dino? Boleh faham? Dino pula. Ashraf Irfan, jelas ke Ashraf Irfan? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Habis dah soalan B. Senang je. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Boleh ke semua cikgu nak pergi kepada soalan C? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan C kan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, sambil-sambil cikgu terang salin tau. Ni kita punya homework ni jadi kita nak tengok situasi real life situation. Kalau cikgu tak bagi homework ni, kamu tak nampak nak guna dalam keadaan sebenar dalam kehidupan ni. Okey, Swilin. Swilin ni apa Aina Husna? Apa dia? Ni Apa dia? Swilin ni apa Swilin? Nama orang. Nama orang. Ada yang tanya cikgu, cikgu Swilin tu apa? Aduh, jenuh cikgu. Swilin, nama orang. Dia nak bina sebuah layang-layang. Inilah dia punya layang-layang. Inilah dia punya layang-layang. Okey. Cikgu baca kan. Rangka layang-layang rangka layang-layang tu digunakan dengan bentuk lidi kelapa. Mana rangka dia? Rangka dia semua garisan-garisan tu. Garisan QP, PS, SR, ada T tu semua pakai lidi kelapa. Di mana panjang Q ke S adalah 60 cm. Mana Q ke S? Oh, ini cikgu 60 cm. Cikgu pekatkan Q ke S ni panjang dia adalah 60 cm. 60 cm. Kemudian, jika rangka layang-layang PR dan ST masing-masing 35 dan 15. Mana PR? PR ni dekat sini. Ni PR. Cikgu pekatkan PR berapa? PR dia bagi tahu tadi adalah 35. Jadi cikgu letak panjang dia bersamaan dengan 35 cm. Kemudian ST daripada S ke T dibagi 15. Mana S ke T ni? Ni S ke T yang cikgu pekatkan warna hitam tu. Okey, ni adalah 15 cm. Cari perimeter layang-layang itu. Macam mana nak cari perimeter layang-layang ni? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Sebelum cikgu nak buat, nampak ke data-data yang cikgu dah keluarkan ni? Nampak. Nampak kan? Okey, cikgu pekatkan lagi Cikgu besarkan lagi. Ni layang-layang. Tu cikgu besarkan tu. Daripada Q ke S. Daripada Q ke S cikgu buat Daripada Q ke S. Daripada Q ke S. Dia punya ukuran dia adalah 60 cm. 60 cm. Okey. Okey, kemudian daripada P ke R. P ke R ni cikgu buat yang warna merah. Cikgu buat yang warna merah. P ke R, dia punya ukuran dia adalah 35. Jadi, cikgu tulis 35 dekat sini. 35 cm. Kemudian, S ke T. S, T dibagi 15. Jadi, mana S, mana T? Ini T kita. Ini adalah T kita. Jadi, S pergi kepada T. Panjang dia adalah 15 cm. Macam mana kita nak cari dia punya teorem Pythagoras? Step yang pertama. Step yang pertama. Cikgu akan dia punya layang-layang tadi.
Cikgu akan keluarkan dia punya layang-layang tadi. Cikgu akan dapat satu segitiga bersudut tegak. Mana cikgu? Okey, segitiga yang pertama bersudut tegak dia adalah dekat sini. Yang cikgu nak cari. Ni dia. Yang warna hitam tu. Nampak ke semua yang warna hitam tu? Nampak. Okey. Jadi panjang ni adalah 15. Panjang belah bawah ni, siapa rasa-rasa dia tahu panjang belah bawah ni berapa? 15. Salah. Okey, panjang yang warna merah P ke R, berapa panjang P ke R? 25. 35. Maksudnya apa? Maksudnya kalau cikgu nak cari T ke R sahaja, cikgu kena buat apa? Siapa tahu? Bahagi 2. Pandai. 35 bahagi 2. Kenalah bahagi sama rata. Mana ada yang tu bengkok. Jadi kita dapat 17.5. Maksudnya panjang dekat sini adalah 17.5. Kemudian dia nak cari perimeter. Perimeter yang mana? Perimeter ni kamu kena faham. Perimeter ni adalah yang belah luar ni. Jadi sebab itulah dekat sini cikgu akan highlightkan. Cikgu nak cari yang ni. Inilah X cikgu. Ini 90 darjah cikgu. Rasa-rasalah boleh ke cikgu cari dia punya X tu guna teorem Pythagoras? Boleh ke agak-agak? Boleh. Bila kamu nampak segitiga yang isi dia ada 90 darjah, terus cakap boleh. Teorem Pythagoras dia apa? Keluarkan. Cara dia. Ini adalah kita punya hipotenus yang paling panjang. X tu duduk sorang-sorang sama dengan 17.5 tambah 15. Dibagi 15. 15. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Sekarang kita tekan sahaja kalkulator. 17.5 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kita tekan, kita akan dapat 531.25. Kuasa 2 pindah ke sebelah, step yang sama. Punca kuasa 531.25. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 23.04886. Panjangnya. Bila panjang, ingat perbundaran pun cikgu dah ajar minggu lepas. Ambil 2 titik perpuluhan. Ini titik kita gerakkan 2. 1, 2. Buat palang. Kalau dia 8, kena tambah 1 tak dekat nombor 4? Kena. Ya, kena. Jadi jawapan dia adalah 23.04 tambah 1, kita dapat 23.05. Ini baru X. X ni apa? Kat sini. 23.05. Tapi kamu kena ingat. Layang-layang ni, kalau bentuk layang-layang ni, kalau kamu pernah buat layang-layang lah. Pernah buat ke layang-layang ni semua? Pernah main? Pernah. Rasa-rasa R ke S, panjang R ke S ni, panjang tak? Sama tak panjang dia P dengan S? Sama. Kalau kita buat layang-layang, PS dengan SR kena sama tak? Kena. Dia kena sama. Nanti layang-layang kamu jadi sengit. Payah nak terbang nanti. Jadi automatik kita dapat dah panjang dekat sini 23.05 juga. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Kita dah dapat 2. Maksudnya untuk cari perimeter R ke S dah dapat. S ke P dah dapat. Sekarang ni cikgu nak cari yang belah bawah ni. Macam mana nak cari yang belah bawah? Ingat, bila kamu nak cari sesuatu yang ada bentuk segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak dia? Okey, cikgu buat pakai warna merah bagi nampak. Okey, ini dia segitiga dia. Mana dia punya bersudut tegak? Ini ada 90 darjah.
Bila ada 90 darjah, bolehlah kamu nak cari segitiga bersudut tegak. Boleh pakai nak cari teorem Pythagoras. Jadi ni ada 17.5. Sekaranglah cikgu nak cari panjang daripada Q ke T. Agak-agak siapa tahu panjang Q ke T berapa? 175. Berapa? Dino, Ashraf Irfan, berapa panjang Q ke T? Zarif, berapa panjang Q ke T? Okay, berapa tinggi Q ke S yang boleh saya dia? Saya nak double check. Panjang keseluruhan Q ke S adalah 60. So, jadi 15 T ke S 15. Berapa? Macam mana kita nak cari? First kita kena cari panjang Q ke T dulu. Sekejap. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa cepat? Q ke T, kalau panjang keseluruhan 60, 45. panjang ni 15, macam mana kita nak dapat panjang Q ke T? Ina senang, macam mana nak dapat? Zarif, macam mana? 45 tolak 6 Q ke S tolak T ke S. Berapa? Q ke S berapa? Q ke S? 60. Okey, pandai. T ke S 60, bersama lepas tu? 15. So jadi kita kena buang 60 tolak 15. So jadi kita akan dapat Q ke T. Iya, kita dapatlah 45. Pandai. Itu semua cara dia kita nak dapat 45. Panjang keseluruhan, cikgu terang apa yang Zarif terang tadi. Daripada Q ke S, panjang full dia adalah 60. Tapi sekarang daripada T ke S, panjang dia 15. Jadi 60 tolak 15, kita dapat 45. Habis. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, keluarkan. Okey. Daripada segitiga yang warna merah ni, cikgu nak masing-masing cuba cari berapa panjang Q ke R. Cuba buat. Cuba masing-masing buat. Keluarkan teorem Pythagoras dia. Bagi tahu cikgu berapa panjang Q ke R. Lepas tu ambil gambar. Sama je, step dia sama je macam tadi semua. Aina Husna, rasa-rasa boleh jawab tak tu? Boleh lah. Boleh? Boleh ke tak boleh tu? Sikit. Tak faham Sikit. Tak faham? Okey, Aina Husna tak faham yang mana? Kenapa kena kira semua tu? Seluruh. Sebab dia nak cari perimeter. Dia nak cari perimeter. Perimeter kita kena dapatkan panjang ni, panjang ni, panjang ni dengan panjang ni. Ni. Find the perimeter. Jadi sekarang dia bagi maklumat tentang rangka je. Rangka tu lidi dia yang belah dalam. Jadi daripada lidi dia yang belah dalam, kita boleh dapat panjang yang dekat luar. Macam mana? Kita pakai teorem Pythagoras. Sampai situ jelas apa soalan nak? Ya. Okey. Lepas tu yang warna merah ni dapat buat tak untuk cari Q ke R? Tak dapat? Okey, keluarkan teorem Pythagoras dia. Ini 90 darjah. Ini 90 darjah. Mana panjang sisi yang paling panjang? QR yang. Okey, kita keluarkan QR. Kemudian ada nombor apa dekat segitiga dia? 175. 17.5 lagi? 45. 45. Iya, tambah 45. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Agak-agak boleh buat tak dah sekarang? Boleh.
Okey, cuba buat. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus Dino. Pandai. Okey, 1 minit lagi Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi QR sama dengan berapa? Okey, yang tengah buat tu buat je tau. 17.5 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2. Kita tekan besarnya cikgu 2331.25. Tapi kamu kena ingatlah dia ada kuasa 2. Jadi kuasa 2 ni kena pindah ke sebelah. Jadi bila kita nak pindah ke sebelah kita salin balik. Cumanya kita buat dia punya punca kuasa. Punca kuasa 2 kamu akan dapat terus bundarkan semua kamu akan dapat 48.28 cm. Jadi semua panjang dia dekat sini adalah 48.28. Panjang automatik panjang dia sama 48.28. Jadi daripada situlah kita nak cari dia punya perimeter. Daripada situ kita nak cari dia punya perimeter. Kita gunakan teorem Pythagoras yang pertama untuk cari R ke S. Kita gunakan teorem Pythagoras yang kedua untuk cari Q ke R. Jadi bentuk layang-layang yang ni sama panjang, yang ni pun sama panjang. Jelas ke semua sampai situ, boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi bila nak cari perimeter ni cikgu kena buat macam mana bila cikgu nak cari perimeter? Apa tambah apa? Aina, apa? Kalau perimeter apa yang kena tambah kat sini? Perimeter ni maksudnya ukur lilit. Ukur lilit. Syahmi, ukur lilit tu adalah panjang yang belah luar. Panjang yang cikgu pekatkan pakai warna hitam tu. Itu adalah ukur lilit. Jadi panjang yang terlibat adalah panjang yang cikgu bulatkan dengan warna biru. Kalau kita nak kira ukur lilit ni panjang dia 48.28 tambah 23.05 tambah 23.05 lagi sekali tambah 48.28. Jadi kita dapatlah jawapan dia punya perimeter. Tu masuk perimeter panjang yang belah luar. Jelas semua, boleh faham? Boleh. Okey, kita tekanlah kalkulator 48.28 tambah dengan 23.05. Okey, kita tekan, kita akan dapat jawapan dia 142.66. Inilah dia punya perimeter. Jelas ke semua? Siapa yang tak faham? Jujur dengan cikgu, nanti cikgu tolong. Zarif, jelas ke semua Zarif? Boleh faham? Okey. Dino, Ashraf Irfan, jelas ke Ashraf Irfan? Boleh faham ke? Jelas cikgu. Okey. Aina Husna, jelas ke Aina Husna? Jelas. Okey. Cikgu nak tanya siapa lagi? Izhafi, jelas ke Izhafi? Izhana ada tak hari ni? Sarah jelas. Okey, baik. Okey, habis dah. Untuk soalan C dah habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Okey, untuk soalan D, masing-masing boleh tengok kat depan. Kamu akan jawab sama-sama dengan cikgu. Tengok Okey, tengok. Cikgu akan terangkan tau. Jangan risau. Okey, semua ada ke kat sini? Cikgu nak mula terang dah ni. Ya.
Okey, ada kan? Yang lain ada ke? Nak dengar suara sikit? Ada ke? Ya. Okey, baik. Okey, terdapat Ya. 2 bangunan tegak. Mana bangunan dia? Ini dia bangunan A, ini dia bangunan B. Oh, macam tu bangunan dia. Okey. Dengan ketinggian masing-masing 30 dan 37. Mana? Ini tinggi bangunan yang pertama dan ini adalah tinggi bangunan yang kedua. Okey. Jarak antara dua buah bangunan. Mana jarak dia? Ini. Adalah 16 meter. Dia dah bagi dah. Ini dia punya jarak antara dua bangunan. Seutas tali kabel yang tegang. Mana tali kabel dia? Kabel ni kabel elektrik tu. Kalau kamu tengok kat luar ada tiang elektrik tu. Tiang elektrik dia ada tali kabel elektrik. Okey, ini dia kabel dia. Kabel dia macam tu, tegangnya. Wow. Okey. Jadi sekarang ni menghubungkan kedua. Perhitungkan panjang tali kabel tersebut. Ada idea tak cikgu nak tanya kamu? Ada idea tak rasa-rasa soalan ni? Ada Mungkin. idea tak? Ada kan? Ada yang ada yang tak. Cikgu nak tanya YK ada idea tak? Rasa-rasa soalan ni. Tak ada. Ada tak? Tak ada lagi. Cikgu nak tanya Izhana ada ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Elisa ada ke? Ada. Ada. Elisa, rasa-rasa macam mana idea cikgu nak buat soalan ni bila cikgu nak cari panjang kabel? Ada idea Elisa? Ke tak ada? Tak ada? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Daripada kabel, cikgu nak cari kabel ni situasi sebenar berlaku dekat dunia nyata. Bila kita dah cari nampak kabel, kita keluarkan dia punya segitiga bersudut Cikgu, tegak. Ini cikgu nak segitiga tanya. dia. Cikgu nak tanya. Ya. Tanya. Kan kabel tu kan ada kat situ kan? Sebab kenapa tiba-tiba dia muncul kabel? Saja bertanya. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba ada kabel? Ada orang nak buat cerita Mission Impossible ke kat situ? Okey. Dia elektrik ni, kita sebab Zarif dia tanya cikgu jawab Elektrik ni yang pertama dia datang daripada empangan. Empangan. Daripada empangan dia generate elektrik. Lepas tu kamu akan nampak ada tiang-tiang elektrik. Tiang-tiang elektrik ni dia akan masuk ke setiap rumah, setiap bangunan, setiap sekolah untuk supplykan elektrik. Jadi kalaulah rumah Zarif, rumah Aina Husna, rumah Ishafi semua ada kabel elektrik. Kalau kamu perasan kamu keluar je rumah, mesti ada tiang elektrik yang berdekatan. Kenapa? Sebab dari tiang tu lah dia bawa elektrik masuk ke rumah. Menjawab Zarif. Okey, faham. Sama juga dengan bangunan aku ni. tadi tu. Apa? Saya ingatkan kabel atas tali ke, rupanya kabel elektrik. Kabel elektrik. Okey. Jadi kalau dekat sini nampak tak segitiga bersudut tegak semua? Nampak. Nampak. Belah bawah dia ni 16. Jadi cikgu letak dia 16 meter. Cikgu nak tanya, belah yang tepi ni rasa-rasa berapa belah tepi tu? Bahagi 2. Salah. Kan ada Siapa ada idea? saya tahu. Apa? Kan bangunan tu ada bentuk macam batu-batu macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. Ni 6 30 ni dia dah bagi 37 dengan 30. Nak buat apa ni 37 dengan 30 tu? Tambah. Tolak 37 tolak 30. Kita dapatlah panjang dia 7. Jelas ke semua? Boleh faham? Oh ya, tak berasa pula tu. Nampak ke? Ina Hasna nampak dah? Kenapa tolak? Kenapa tolak? Ini kan tinggi, okey, ini kan tinggi dia 37. Ini kan tinggi dia 37.
Dan ini kan tinggi dia 30. Jadi bila kita nak dapatkan baki dia, bila kita nak dapatkan baki dia, ni perbezaan tinggi antara dua-dua belah bangunan ni. Ini. Oh ya, baru saya nampak. Sebab itulah kita tolak. Nampak? Nampak? Faham tak Aina? Faham? Sebab itulah kita tolak. Sebab kita nak dapatkan baki dia. Yang 7 tu. Jadi baki dia kita kena tolak. Kita nak dapatkan 7 tu. Jadi sekarang segitiga bersudut tegak kita. Segitiga bersudut tegak kita. Yang pertama. Sini kita dah dapat 7. Sini kita dapat 16. Ini adalah panjang kabel. Rasa-rasa kamu dah boleh buat ke pakai teorem Pythagoras? Boleh. Iya, dah boleh buat dah. Jadi kita keluarkan teorem Pythagoras dia. Ini X. Cikgu tak tahu nilai dia, cikgu gantikan dengan X. X sama dengan 7 tambah 16. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang 7 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Kita dapat 305. X kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 305. Dekat sini kita tekan, kita dapat 17.46. Inilah dia panjang kabel. Itu je jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Itu je jalan kerja dia semua. Okey, cikgu harap jelas lah macam mana yang cikgu tunjuk satu-satu ni. Ada soalan nak tanya? YK, ada soalan nak tanya? Tiada. Tiada. Elisa nampak dah jalan kerja dia? Sudah. Okey, habis dah. Soalan homework cikgu peruntukkan masa daripada 4 soalan tu saja cikgu buat. Sebab cikgu nak kamu dapatkan situasi di dunia nyata. Di dunia nyata. Dalam kelas kalau kamu tengok ada orang tengah naik tangga, kamu boleh nampak dah segitiga bersudut tegak. Maksudnya kamu boleh kira dah panjang tangga tu. Itulah matematik. Kadang-kadang kita kena tahu kat mana kita nak praktikalkan dia. Kat mana kita nak pakai matematik. Ada orang dia belajar sains, dia tahu nak pakai kat mana. Contoh, nak jemur baju. Pilih tempat panas ke pilih tempat sejuk? Tempat panas. Sebab apa? Sebab air tu senang untuk wap naik ke atas bila tempat panas. Sekarang untuk matematik inilah situasi dia. Ada soalan ke semua daripada 4 soalan ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Matematik ni dia mula seronok. Cikgu cakap satu benda je. Matematik ni mula seronok bila kamu dapat kaitkan dengan situasi sebenar. Dengan situasi sebenar. InsyaAllah. Cuba je buat. Okey, habis dah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, sekarang kita nak cek dia segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Okey, cikgu akan tunjuk contoh. Kamu akan buat soalan A dan soalan B. Okey, daripada teorem Pythagoras, kita boleh cek, sama ada dia punya bentuk tu segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Macam mana? Cara dia adalah tengok di hadapan. Yang pertama sekali, kamu kena ambil nilai yang paling panjang. Mana nilai yang paling panjang agak? 9, 40, 41. Mana yang paling panjang? 41. 41. Kalau dia dah bagi nilai, kamu ambil je nilai. Okey, 41. Sama dengan 40 dengan 9. 40 tambah 9. Kemudian, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cara nak cek dia senang je. Kamu tekan je dulu kalkulator. 40 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Dapat berapa semua? Cuba tekan. 40 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Dapat berapa?
1681. Pandai. Okey, kemudian kita tekan pula 41 kuasa 2. 41 kuasa 2 dapat berapa? Dapat berapa Uzma? Sama je. Sama. 1681. Kalau belah kiri dan belah kanan kita dapat sama, maksudnya dia adalah segitiga bersudut tegak. Itu cara dia, segitiga bersudut tegak. Jadi bila kita tekan kalkulator 40 tambah 40 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 kita dapat 1681. Kita tekan pula 41 kuasa 2 dapat sama kiri dengan kanan. Jadi itulah dia segitiga bersudut tegak. Kalau bukan macam mana cikgu? Kalaulah kamu tekan kalkulator sebelah ni dapat lain, sebelah kiri dapat lain, itu adalah bukan segitiga bersudut tegak. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, kita test satu soalan. Kita test soalan A. Kita test soalan A. Senang je, cikgu nak kamu masing-masing cuba buat, lepas tu hantar kat cikgu. Bagi tahu cikgu ini adalah segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Sertakan sekali jalan kerja dia. Cikgu bagi masa 1 minit je. Cikgu, Ya? yang bagi contoh tu saya tak faham lah. Daripada contoh tu tak faham. Ni asal. Okey. Ini nak keluarkan teorem Pythagoras dia, ni tahu macam mana? Ingat? Tahu. Nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras tu, ni tahu? Tahu. Okey, 41 ni adalah sisi paling panjang. Jadi Nias kena keluarkan dulu sebiji macam ni. Lepas tu Nias tekan kalkulator. Kalau 41 Nias tekan kalkulator dapat berapa? 41 kuasa 2. Dapat? Sekejap. Okey. 1681. 1681 kan? Betul tak? Okey. Sekarang Nias nak kena tekan pula yang belah kanan ni. Sekarang Nias tekan 40 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 dapat berapa? Dapat jawapan yang sama. Iya, bila jawapan yang sama, maksudnya bentuk segitiga yang dia tunjuk ni adalah segitiga bersudut tegak. Faham? Faham? Faham. Okey, baik. Ada orang tak tahu, cikgu apa ni segitiga-segitiga ni? Yang pertama, cikgu nak tunjuk dekat kamu satu benda. Tapi kamu kena hantar dulu soalan A tu. Okey. Ada orang tanya, kenapa ni cikgu nak kena check ni? Dia senang je. Okey, kita pergi kepada soalan A. Mana sisi yang paling panjang semua? 6 ke, 4 ke, 7? 7. 7. Letaklah 7. Sama dengan kita ada 6 tambah dengan 4. 6 tambah 4. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, sekarang kamu tekan kalkulator. 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat berapa? 49. 49. Okey, sekarang kita tekan pula. 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat berapa? 52. 52. Dia lain. Kiri dia adalah 49. Kanan dia adalah 52. Jadi bila lain kamu kena letak simbol ni.
Maksudnya apa? Bentuk segitiga dekat A ni adalah bukan segitiga bersudut tegak. Itu dia. Bukan segitiga bersudut tegak. Jadi dia segitiga apa cikgu? Dia kan segitiga. Kamu kena faham. Segitiga ni dia ada 3 jenis. Segitiga dia ada 3 bentuk. Apa? Yang pertama yang kita belajar iaitu yang bersudut tegak. Bersudut tegak ni macam mana? Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang sudut dia ada 90 darjah. Ni Salim tahu nota daripada cikgu. Okey, kemudian kita ada segitiga yang kedua. Yang kedua adalah bersudut tirus. Bersudut tirus ni macam mana? Sudut tirus ni adalah kita punya segitiga dia muncung macam ni. Dia muncung. Dia muncung macam kamu muncungkan bila kamu merajuk. Ni. Jadi segitiga bersudut tirus dia bentuk dia macam ni. Dan yang terakhir dekat sini adalah segitiga bersudut capah. Bersudut capah ni macam mana? Capah dia terbuka. Maksudnya dekat sini dia terbuka. Dia terbuka macam ni. Tak dapat. Dia terbuka macam ni. Ni cikgu tunjuk. Ni Salim tahu nota cikgu. Dia terbuka macam ni. Nampak ni? Dia terbuka. Yang ini dia muncung. Dia muncung. Yang ni dia terbuka. Yang ni dia 90 darjah. Segitiga ada 3 jenis. Sebab itulah kita belajar cara nak cek yang segitiga bersudut tegak. Boleh faham semua? Boleh. Okey. Apa maksud segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak adalah apabila kamu dapat keluarkan teorem Pythagoras. Maksudnya apa? Maksudnya yang paling panjang C dia. C sama dengan A tambah B. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini adalah situasi segitiga bersudut tegak. Bersudut tirus ni macam mana? Bersudut tirus ni adalah apabila C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 juga. Cumanya bila dia muncung. Dia lagi besar. Kaki dia lagi besar daripada C. Ini A, ini B, ini C. Sebab tu cikgu cakap kaki A dan B lagi panjang daripada C. Inilah formula. Maksudnya kalau kamu tengok dekat sini kan, kamu nampak, ni 52, ni 49, 52 lagi besar daripada 49. Maksudnya ini adalah segitiga bersudut tirus. Jelas semua? Boleh faham? Jelas. Kalau bersudut capah ni macam mana? Bersudut capah ni dia terbuka. Orang macam tengah. Maksudnya ni A, ini B, ini C. Maksudnya dia tetap Pythagoras theorem kita pakai. Cumanya nilai dekat C dia lagi terbuka. Nilai dekat C dia lagi panjang. Nampak? C ni dia lagi panjang sangat daripada A dan B. Jadi itulah cara dia kita nak kenal segitiga yang mana. Cikgu takut kamu tak tahu. Jadi cikgu tunjuklah. Segitiga bersudut tegak, bersudut tirus, bersudut capah, dia ada 3 jenis. Jelas ke? Boleh faham? Salin tu penting tu. Okey, dah salin dah? Ke tengah salin? Dah, salin dah. Dah salin dah. Okey, jadi daripada soalan A, daripada soalan-soalan tu, cikgu nak masing-masing cuba bagi tahu cikgu B ni, soalan B ni dia segitiga bersudut tegak ke, bersudut tirus ke, bersudut capah? Cuba bagi tahu cikgu. Dapat bersudut ni dia apa? di antara Di antara apa? Kena kira dulu, Tirus. kena kira dulu. Wait. Kira.
Kena kira, kena masukkan C Capah. kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Siapa dapat capah tadi? Saya. Kira. Cikgu bagi masa. Cikgu cakap kalau capah dia punya C tu lagi besar kan daripada A dengan B kan. Tapi ini kita kena kira. Kita kena masukkan dalam formula ni. 20 20 kuasa 2 lagi besar daripada 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Sekejap. Ya ke? Sekejap. Okay. Darren dapat ni segitiga apa, Darren? Soalan B. C equals to C kuasa 2 equals to A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, C. Kamu kena ingat tau. C ni adalah yang paling panjang. Jadi paling panjang dekat sini berapa? Paling panjang dekat sini? 20. 20. Kita masukkan 20. A dengan B ni ikut kamu. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 20 kuasa 2 dapat berapa? 400. Okey, sekarang tekan pula. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dapat berapa? 400. Jadi dia sama. Bila dia sama, dia segitiga bersudut apa? Tegak. Iya, dia bersegitiga bersudut tegak. Itulah cara dia. Cara kita nak tentukan dia bersegitiga tu bersudut tegak ataupun bukan. Tapi selalunya soalan tak tanyalah tirus ke capah ke, cumanya cikgu teranglah segitiga ni ada 3 jenis. Okey, yang kamu kena faham. Ini form 3, cikgu masukkan je, cumanya cikgu bagi tahulah. Kan ada orang cakap, cikgu kalau bukan segitiga bersudut tegak ni segitiga apa? Ni jawapan bagi soalan tu. Jadi B tu adalah segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ni nota penting ni nota penting. Nanti salin, nanti salin. Okey, habis kita pergi pula kepada soalan di bawah ni. Sekarang daripada soalan di bawah ni, step yang sama, cikgu nak kira dia segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Cara dia kamu ambil yang paling panjang, ada 6. 6 sama dengan 5 tambah 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita tekan sahaja kalkulator 6 kuasa 2, kita dapat 36. Sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator 5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 dapat berapa? Dapat apa? 29. Dia sama tak 36 dengan 29? Tak. Tak, dia tak sama. Maksudnya apa? Dia bukan segitiga bersudut tegak. Dia bukan segitiga bersudut tegak. Okey, jelas ke contoh yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba buat soalan B dan C. Bagi tahu cikgu, dekat B tu dia sudut tegak ke tak? Dekat C tu dia sudut tegak ke tak? Okey, lepas dah siapkan, hantar dekat cikgu jawapan tu. Cikgu bagi masa 3 minit. Lama tu, 3 minit. Cuba buat.
Okey, bagus. Dari anda jawab. Okey, bagus. Wow, ramailah dah dapat result. Cikgu sukalah. Kamu nanti dah dapat result, jangan lupa share kat cikgu Boleh ke Aina? Ya. Nanti dah dapat result, jangan lupa share kat cikgu Okey. Okey. Okey, cuba buat. Ada lagi masa. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, oh, cikgu minta maaf. In English dia ada segitiga, jenis-jenis segitiga dia. Oh, Elisa. Cikgu minta maaf, Elisa. Cikgu terlupa ada di LP. Tapi ada je terangkan dekat atas tu. Okey, untuk siapa-siapa yang ambil in English ni segitiga bersudut tegak dalam bahasa Inggeris dia right angle. Bersudut tirus kita panggil dia acute. Bersudut cakah ataupun capah ataupun nama lain lah cakah adalah obtuse. Itu cara dia nak kenal. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula buat soalan B dan soalan C. Boleh ke semua cikgu nak buat soalan B dan soalan C? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi ingat, daripada formula teorem Pythagoras ni, daripada teorem Pythagoras ni, kita boleh detect dia punya jenis segitiga. Power tak power lah. Senang je. Okey, jadi cara dia yang pertama, cari yang paling panjang. Paling panjang ni apa? 12. Paling panjang 12. Jadi 12 tu kena duduk sorang-sorang. 12. Sama dengan kita ada 8 dengan 10. 8 tambah 10. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Jadi, tekan je kalkulator. 12 kuasa 2, kita dapat 144. Sama dengan 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, kita dapat 164. Jadi, dekat sini kita terus cakap dia bukan segitiga bersudut tegak. Bukan right angle triangle. Kalau kamu nak nama dia apa? Kamu tengok nota dia dekat atas ni dah ada diberikan. Sama je nota macam cikgu bagi tadi. Okey, sekarang nilai ni lagi tinggi. Nilai C, A tambah B ni, A tambah B dia lagi tinggi.
Maksudnya ini adalah segitiga bersudut tirus. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia acute angle. Acute angle. Jelas ke semua untuk soalan B, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Sama juga, step yang sama dengan soalan C. Cari yang paling panjang, segitiga, sisi yang paling panjang. Kita dapat 2.5. 2.5 sama dengan, kita ada 2.4 dengan 0.7. Kita tekan je kalkulator. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, masing-masing 2.5 kuasa 2 dapat berapa? 6.25. 6.25. Okey, sekarang 2.4 kuasa 2 tambah 0.7 kuasa 2 dapat berapa? 6.25. 6. Iya, kita dapat 6.25. Jadi kalau kiri dengan kanan dia sama, kita panggil dia segitiga apa? Bersudut tegak. Iya, dia adalah segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham cara nak tentukan ni? Boleh. Boleh. Okey. Inilah cara dia. Oh, bagus Elisa. Okey. Ashraf Irfan, jelas ke? Okey. Darren. Darren macam mana? So far boleh faham ke semuanya? Faham. Okey. Okey. Jadi cikgu akan teruskan penjelasan. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya selepas ni adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey. Jadi kita pergi, ini kita nak tentukan je dia segitiga bersudut tegak ataupun bukan, itu sahaja. Kalau dia bersudut tegak, tengok balik nota cikgu. Kalau dia bersudut tegak, dia mesti ada 90 darjah. Dia mesti ada 90 darjah. Ataupun kamu ambil panjang sisi yang terpanjang, tambahkan dengan 2 lagi sisi, kuasa 2, kamu akan dapat nilai yang sama. Semua jelas ke semua? Boleh faham ke? Soalan ada 4 soalan kita dah buat sekali. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan penyelesaian masalah. Cikgu nak kamu semua perah sikit. Kita ada sikit je soalan. Habis soalan ni, kita habis dah kelas kita. Kita ada 4 je soalan. Kita ada 4 je soalan. Okey, sekarang daripada soalan 3A. Cuba selesaikan soalan 3A. Cikgu bagi masa untuk jawab 3 minit. Cikgu bagi masa untuk jawab 3 minit. Dua minit lagi. Hantar ke? Hantar kat cikgu.
Pandai. Senang je kan? Sebenarnya soalan tu je yang nampak susah. Padahal senang je. Pandai. Jadi bila dia tak sama, betul lah tu. Kena kena bagi tahu. Kena bagi tahu kan bersudut tegak. Good job, Elisa. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain. Yang lain boleh cuba buat. 1 minit lagi. Okey. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je tahu. Kalau ada masalah ataupun ada pertanyaan, ada pertanyaan kamu tanya je. Cumanya tanya kalau malu nak tanya dekat sini secara verbal, secara voice, kamu boleh WhatsApp cikgu secara voice boy. Uzma dah dapat ke Uzma? Dah. Dah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cara dia. Cikgu nak pergi terangkan boleh ke? Cikgu nak mula terangkan? Boleh. Boleh. Okey. Oh, Izhana. Okey, cikgu nak mula terangkan dah. Yang pertama kamu cek dekat sini, mana yang paling panjang? 6 ke, 17 ke, 18? 18. 18. Letak 18 sama dengan, ambil 6 dengan 17. 6 tambah 17. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang kita tekan kalkulator. 18 kuasa 2 dapat berapa? 320. Pandai. Okey, 6 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Kita tekan pula. Kita dapat berapa? 325. Ya. Jadi sama tak dua-dua ni? Tak. Tak sama. Jadi bila tak sama, kita cakap dia bukan segitiga bersudut tegak. Jadi bila bukan segitiga bersudut tegak, maksudnya apa? Maksudnya kaki meja ni tak dipasang secara tegak. Itu adalah jawapan dia. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itu soalan A. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan B. Cikgu bagi masa 3 minit untuk selesaikan. Nanti soalan yang terakhir nanti masing-masing buka kamera.
Okay, cuba buat semua. Kita dah nak habis dah kelas kita. Kelas kita ada lagi 20 minit je. Okey, bagus. Ramai dah send kat cikgu. Cikgu bagi masa lagi. Okey, 1 minit lagi. Cuba buat Darren dapat ke Darren? Ya, cikgu. Baik, pedak saya. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, ini adalah soalan statement. Cikgu nak mula buat. Bila kamu dapat soalan ni dalam periksa UASA ke, ataupun tahun depan ke, ataupun SPM. Kamu kena faham situasi soalan tu betul-betul. Sebatang tiang dengan tinggi 8 meter. Senang cerita, bila kita nampak satu soalan, kita terus gambarkan. Oh, tiang dia tinggi 8 meter. Jadi dekat sini cikgu terus buat dia 8 meter. Ni adalah tiang. Okey, habis tu situasi pertama. Kemudian diikat dengan seutas tali yang berukuran 12 meter pada puncaknya. Maksudnya ni puncak dia, ni puncak tiang. Puncak bagi tiang diikat 12 meter dan dipacak pada tanah. Jadi maksudnya daripada puncak pergi kepada tanah. Ini adalah tanah. Ini adalah tanah. Panjang hujung tali pada tanah dengan tiang tersebut adalah 7 meter. Maksudnya hujung tali, ni hujung tali pergi kepada tiang adalah 7 meter. Ini 7 meter. 7 meter. Ini adalah 12 meter. Sekarang ni adakah tiang tu dibina secara tegak atau condong? Sebelum tu cikgu nak kamu faham. Faham ke situasi yang dekat depan ni cikgu tunjuk? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Sekarang kita keluarkan yang paling panjang mana yang paling panjang? Oh, 12. Kita letak 12. Sama dengan ambil je 8 dengan tak kisah. Nak ambil 7 dulu ke 8 dulu tak kisah. Jadi kat sini cikgu letak 8 tambah 7 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2. Okey. Kemudian 12 kuasa 2 kita tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator masing-masing. 12 kuasa 2 dapat berapa? 144. Okey, 144. Okey, sekarang 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa? 113. 113. Adakah tiang ni bersudut tegak ataupun tak? Tak. Tak. Jadi dekat sini dia bukan segitiga bersudut tegak. Jadi bila dia bukan segitiga bersudut tegak, segitiga bersudut tegak. Bila dia bukan segitiga bersudut tegak, maknanya apa? Maksudnya tiang tu dalam keadaan condong. Tiang dalam keadaan condong. Ini adalah
dia punya jawapan. Senang je. Susah ke senang? Nak dengar sikit suara susah ke senang? Senang. Senang. Habis dah soalan B. Okey, kita nak cuba lagi jawab 2 soalan. Kamu dengan cikgu ada 15 minit je. 15 minit. Tolak 6 minit. Tolak 6 minit kamu buat soalan. Kamu dengan cikgu tinggal 9 minit. Jadi bila cikgu bagi buat soalan, cuba buat tau. Okey, soalan C. Jadi masing-masing cuba pula buat soalan C. Untuk siapa yang tak dapat soalan B tadi, salin. Salin dekat situ. Cikgu ada tunjuk dekat situ. Okey, cuba buat soalan C. Cikgu, ni tangga apa cikgu? Tangga apa cikgu? Dia ada tangga yang H, Sebuah tangga. Taking Sebuah tangga. Apa? Kata yang Tangga kan yang betul macam bentuk H. ini bukan tangga macam ni takut kamu bayang. Dia bukan tangga macam ni Siapa yang fikir tangga macam ni awal-awal lagi dah salah. Okay, Dia sorry. tangga yang satu. Dia tangga yang satu macam tu. Jadi tangga tu dia sandar dekat dinding. Okay. Okey. Tu untuk siapa-siapa yang tak nampak tu cikgu lukiskan. Okey, masa menjawab 1 minit lagi. YK boleh buat ke? YK, wow. Boleh buat? Mungkin. Okey, tak apa. Yang Aina Husna boleh buat ke tu? Dah siap. Dah siap. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan, cikgu akan terangkan kepada soalan C. Okey, boleh ke masing-masing cikgu nak mula buat soalan C? Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan
Okey, jadi cikgu dah ada lukis tangga ni dekat sini. Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter bersandar pada dinding. Ni dinding. Ni dinding. Jadi tangga dia panjang dia berapa? Panjang dia adalah 2.5. Maksudnya daripada sini ke bawah adalah 2.5. Bersandar pada dinding. Jarak di antara kaki tangga ke dinding. Ni kaki tangga. Ini kaki tangga ke dinding adalah 1.5 meter. Okey, kita dah dapat dah dekat yang belah bawah tu. Kemudian terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak ataupun tidak. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi kalau kita nak tentukan dia tegak ataupun tak, macam mana nak tentukan sama ada dinding tu tegak ataupun tak? Dia suruh kita buat teorem Pythagoras. Jadi cara dia lah, ini maksudnya panjang yang ni kita tak tahu. Panjang yang ni kita tak tahu. Jadi nampak tu segitiga dia? Segitiga adalah ni 2.5 meter. Ini 1.5 meter. Yang ini dia yang kita tak tahu. Jadi sekarang dia tak tanya adakah, dia tanya bagaimana. Maksudnya kita kena keluarkan cara untuk buat dia tentukan dia sama ada dia segitiga bersudut tegak ataupun tak. Jadi pakailah teorem Pythagoras. Okey. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Jadi paling panjang 2.5 kita letak dekat luar sama dengan 1.5 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Selesaikan je. 1.5 pindah ke sebelah. 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator. 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2 kita dapat 4. X tu kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa. Jadi sekarang punca kuasa 4 masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Punca kuasa 4 tekan kalkulator dapat berapa? Berapa? 2. Maksudnya apa dekat sini? Dinding tu tegak, dinding tegak, dinding dalam keadaan tegak apabila panjang dia yang kita dapat daripada ni tangga, tangga ke dinding, panjang dia daripada puncak ke tanah ni berjarak 2 meter. 2 cm pula, 2 meter. Kalau kita dapat panjang 2 meter, baru dia dalam keadaan tegak. Tapi kalau dia dapat panjang selain daripada 2 meter, contoh 2.1 ke 2.2 ke, maksudnya dinding tu bukan dalam keadaan tegak. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Itulah, itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Sebab tu kita kira ni 2 meter ni. Kenapa kita kira 2 meter ni? Sebab kita nak tahu bila posisi dia dalam keadaan tegak. Jadi posisi dinding tu dalam keadaan tegak adalah apabila daripada tempat bersandar tangga ni ke dinding ni, ke bawah ni, mesti dapat 2 meter. Kalau dia bersandar 2.5 ke, kalau dia bersandar 2.1 meter ke, maksudnya dinding tu sengit. Ada soalan ke nak tanya dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kamu dengan cikgu ada masa 7 minit je lagi semua. Sekarang kita cuba buat soalan yang terakhir. Okey, Zarif jelas ke Zarif soalan yang cikgu terang ni? Jelas. Semua. Okey, untuk siapa-siapa yang ada nak tanya soalan dekat soalan tadi, boleh je terus tanya cikgu. Okey, yang ada nak tanya je.
yang dah siap salin yang dekat atas boleh mula buat soalan D. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey, cuba buat lagi 2 minit. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, masing-masing cikgu nak masing-masing buka kamera. Dah soalan yang terakhir dah, soalan yang terakhir dah. Soalan yang terakhir dah. Jadi masing-masing buka kamera. Ramai-ramai lagi buka kamera. Kita nak menjawab dah kepada soalan yang terakhir. Darren mana? Elisa mana? Aina Husna mana? Okey. Jadi untuk soalan yang terakhir, cikgu akan mula terang di hadapan. Masing-masing boleh tengok. Raja di bawah menunjukkan ABCD. ABCD ni yang besar. PQRD ni sisi 4 sama. Diberi A ke R 40 cm. Maksudnya apa? A ke R ni panjang dia, panjang A ke R ni, daripada A pergi ke R ni, panjang dia adalah 40 cm. Okey. Habis dekat situ. Cari luas PQRD. Dia nak suruh kita cari luas PQRD. Sekarang ni, cikgu nak tanya kamu semua, ada idea tak cara nak selesaikan ni? Ada idea tak cara nak selesaikan ni? Sikit. Ada. Okey, PQRD ni yang pertama sekali, kamu kena faham, kamu semua orang kena faham, dia segi 4 sama. Dia bukan segi 4 tepat. Segi 4 sama ni apa? Segi 4 sama adalah satu segi 4 yang panjang dia sama. Jadi kalau cikgu cakap, panjang untuk PQ, dia kan kat sini kan? Dia kat sini kan? Ni
QRD. Dia nak suruh kita cari luas. Jadi bila dia nak suruh kita cari luas, jadi bila dia nak suruh kita cari luas, maksudnya kita kena dapatkan at least satu panjang dekat situ. Macam mana nak dapat panjang, cikgu? Cara nak dapat panjang dia adalah, kamu kena faham, segitiga ni 24, sini 24, sini 24, sini pun 24. Kat situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. 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 Daripada sini, cikgu dapat satu segitiga. Segitiga ni, cikgu gunakan segitiga ni, cikgu dah dapat panjang dia 40. Jadi daripada segitiga ni, kita guna teorem Pythagoras. Panjang dia 40. 40 duduk kat luar sama dengan 24. Tambah daripada panjang C ke R. CR. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 24 pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif 24 kuasa 2 CR kuasa 2. 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kita dapat 1024. CR kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Kita akan dapat C ke R adalah sama dengan 32 cm. Sekarang cikgu nak tanya kamu, cikgu nak dapatkan DR. Macam mana cikgu nak dapatkan panjang D ke R kalau panjang C ke D adalah 24? Macam mana cikgu nak dapat panjang D ke R? 32 tolak 24 cikgu. Iya. Panjang D ke R adalah 32 tolak dengan 24. 32 tolak 24 kita dapat 8. Bila kita dapat 8, PQRD ni nak cari luas. Luas dia adalah panjang darab lebar. Tapi sekarang dia punya panjang sama. Sini 8, sini pun 8. Jadi luas PQRD adalah 8 darab 8. Dapat 36. 8 darab 8. Tekan kalkulator. 8 darab 8 dapat berapa? 64. 64 cm kuasa 2. Itu je. Itu je. Jadi yang susah, yang peningnya kat mana? Yang peningnya adalah cara kamu nak kena keluarkan teorem Pythagoras. Sikit je cara kira dia. Sikit je cara kira dia. Tak banyak pun. Jelas ke semua soalan yang terakhir untuk hari ni? Jelas. Salin. Salin ke, ambil gambar ke. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Kita pun dah pukul 7.32. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Okey. Bye Darren.